A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi berpeluang untuk kita bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. Minta maaf, mohon ampun kerana sedikit kelewatan, kerana pagi ini ada sedikit urusan melibatkan klinik As-Salam, salah satu daripada klinik yang memberikan wakaf perkhidmatan kepada Rumah Pengasih Warga Prihatin. Hari ini kami ada aktiviti untuk menerima suntikan vaksin jadi lambat sikit lah, ambil masa untuk set up apa semua, dan mereka pun ada depan saya sekarang ni. Jadi insyaAllah saya cuba untuk sampaikan secepatnya mungkin dalam tempoh 1 jam ini, kerana kita akan ada aktiviti-aktiviti yang lain. Apapun, terima kasih kepada semua yang menonton dan bersabar menanti sambungan topik kita pada hari ini. Masih lagi berkisah tentang surah Al-Baqarah, dan kita akan menyampaikan sedikit sebanyak tentang apa prinsip-prinsip dan juga apa hikmah dari sudut kisah lembu sapi betina yang selama ini kita akan bincangkan. Kalau sebelum ni kita lihat apa yang kita nampakkan tentang ayat-ayat berkenaan dengan Al-Baqarah, selalunya waktu tu kita baca, kita hanya lihat dia dari sudut kisah sejarah. Sebab banyak sejarah yang dinampakkan dalam tu, terutamanya melibatkan kisah tentang Nabi Musa, Fir'aun dan umat Nabi Musa itu sendiri. Tapi dalam 286 keseluruhan ayat-ayat berkenaan dengan surah Al-Baqarah itu, semuanya menyentuh tentang prinsip-prinsip mukaddimah, permulaan, dan juga apa yang akan disampaikan seluruh isi Al-Quran nanti. Jadi itu adalah fundamental yang kita kena faham dan kita kena tahu. Sebab kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Baqarah, dia menceritakan tentang macam mana nak menyembelih sapi betina. Tapi dalam kisah sapi betina tersebut, kebanyakannya ayat-ayatnya akan masuk dekat dalam surah lain. Contohnya, apa yang ada dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang Nabi Musa, perinciannya ada dekat dalam surah yang lain. Macam surah 28 surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas dia dah mula menceritakan tentang perjalanan kisah hidup tentang Nabi Musa dan juga pertembungannya dengan Fir'aun. Jadi baca surah Al-Qasas tu ada kisah-kisahnya. Daripada ayat pertama tu dah dikisahkan. Ayat keempat, siapa tu Fir'aun, diperkenalkan. Dan dalam perkataan Fir'aun itu dinampakkan dia adalah orang yang melakukan sewenang-wenangnya di muka bumi ini. Dia membunuh dan memecah belahkan umatnya, dan akhir sekali dia adalah orang yang melakukan kerosakan. So setiap ayat dan keyword yang ada dalam kisah yang menceritakan siapa tu Fir'aun, sebenarnya dia juga diceritakan berperingkat-peringkat dalam ayat-ayat dan surah yang lain. So tugas kita dengan Al-Quran ini adalah untuk kita membaca kitab tersebut dengan kaedah yang sebenarnya, mengikut lurutan keyword-keyword yang Allah dah berikan dalam Quran. Rugi kalau kita hanya baca mushaf itu daripada cover to cover, tetapi kita tidak dapat memahami bagaimana ayat tersebut dia interconnecting, dia ada link, dia ada hubung kait. Dia ibarat satu puzzle yang sebenarnya mengocak minda kita. Cerita ni dah baca tapi dia skip, dia lompat, dia ada dekat tempat lain pula, dia sambung dekat tempat lain, dia bersambungan. Dan setiap ayat sebenarnya adalah menceritakan keseluruhan isi kandungan Quran itu dalam bentuk tema yang pelbagai, daripada kisah keluarganya, kisah kepimpinan, perjuangan, peperangan, dan paling basic dan paling besar dan utama sekali, dia adalah mengisahkan cerita tentang bapa, ibu dan anak. Ini elemen yang paling penting sekali nak dikisahkan. Kalau kita baca, kenapa Fir'aun dan Musa itu adalah dua orang yang berhubung kait dan sentiasa dikaitkan kisah anak dan juga bapa. Walaupun kisahnya adalah anak angkat dan bapa angkat, tapi dia terkaitan tak? Kisah bapa, anak angkat dan isterinya yang beriman, bapaknya tak beriman, tetapi bagaimana akhirnya dia akan menyentuh, temanya adalah tema keluarga. Daripada kisah Fir'aun, isterinya Asyah, dan juga Fir'aun dan juga Nabi Musa sendiri. Kemudian Nabi Musa
hijrah pergi ke Madian, dan di sana dia mengenali seorang sosok tubuh yang bernama Syuaib. Syuaib pula kemudiannya menawarkan anaknya sebagai menantu dengan syarat 8 campur 2 tahun berkahwin dan bekerja untuk berkahwin. Syarat dia 8 campur 2 tahun barulah layak untuk dia berkahwin dengan anak dia. Masih lagi cerita tentang bapa sebagai bapa mertua, kisah menantu dan anak. Ini elemen-elemen cerita keluarga ni kita tak dapat lagi. Apa yang dibawa dalam bentuk kitab, yang dibawa dalam bentuk satu kepercayaan ataupun faith, keyakinan kepada agama itu adalah ikatan yang nak mengikat kisah keluarga tadi. Dan semua ini permulaannya, mukadimahnya dimulai melalui cerita tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah cerita tentang sistem jahiliah, sistem lembu, sistem sapi betina yang nak disembelih. Kalau tengok Fir'aun membunuh anak lelaki, anak lelaki, dan dia membiar hidup anak perempuan. Ni cerita apa yang berlaku dalam kisah Fir'aun. So kita lihat dalam sapi betina tadi tu, yang disembelihnya adalah sapi betina atau sapi jantan. Dalam cerita dalam kisah Al-Baqarah, yang disembelihnya adalah sapi betina. So kita kena kenal perbezaan sapi betina dan juga siapakah sapi jantan yang nak kita sembelih juga. So dua benda yang kita kena tahu, siapa sembelih siapa. Ini benda-benda yang kita nak kena fahamkan dan dapatkan secara tema. Sebab semalam Umi Hafsah ada tanya, apakah itu perbezaan cerita tentang sapi betina dan juga apakah beza tentang bunuh anak lelaki dan bunuh anak perempuan. So hari ni insya-Allah kita cuba dapatkan sedikit sebanyak kefahaman dia dan kita cuba kongsikan melalui ayat-ayat yang terkait. Tetapi ayat ini masih lagi dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita tak pergi jauh lagi. Nak sembang ayat 1 sampai ayat 5, satu hari boleh 2 ayat je semalam. Hari ni insya-Allah kita tamatkan 2 ayat tersebut untuk menjelaskan siapakah orang yang beruntung di hujung ayat yang kelima tersebut. Pelan-pelan kita cuba dapatkan dan kita fahami falsafah di sebalik Al-Baqarah. Saya gunakan perkataan sucikan diri untuk Allah. Sebab selama ni kita membaca tasbih, kita bertasbih. Tasbih kita subhanallah. Kita akan kata maha suci Allah. Sedangkan tasbih itu adalah daripada perkataan sabbaha, daripada surah 61, sabbahalillahi ma fis sama, dalam surah 61, surah Saf. Jadi ayat itu adalah bicara tentang penyucian saf. Macam mana kita nak menyucikan saf? Dinampakkan tentang ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ayat kedua dia. Selepas penyucian, perkara pertama yang kedua sekali dinampakkan adalah tentang penyucian, tentang kita bercakap banyak tapi tak buat. Kemudian ayat ketiga, Allah bedal kita, kabura ma'tan indallah an taquluna ma la taf'alun. Besar sungguh-sungguh kebencian Allah kepada kita ni. Kenapa? Sebab engkau cakap tapi engkau tak buat. Berapa banyak dah kita selama ni baca Quran, dah berpuluh kali khatam Quran, tapi kita buat tak? Apabila perintah itu disampaikan, perintah. Ayat Quran, apabila kita baca dalam keadaan tenang, relax, tanpa memahami konteks ayat, kita hanya membaca teks saja, kadang-kadang kita akan membacanya dalam bentuk plain statement. Satu statement yang kosong. Kita tak ambil itu sebagai satu perintah. Even kalau kata kita baca kabur ma'tan indallahu an taquluna ma la taf'alun tu pun kita hanya baca dalam bentuk bacaan yang berlagu, bersyair. Kita tak sedar sebenarnya ayat tersebut Allah sedang menunjukkan kebencian dan kemurkaan Allah yang sangat besar. Kita baca Arabnya sedap, tapi maknanya kita tidak faham bahawa Allah sedang memurkai orang-orang yang berbuat sesuatu tanpa ilmu, bercakap sesuatu tetapi tidak mengotakan janjinya, bercakap tetapi tidak melaksanakan azam dia, ikrar dia. So di situ kelemahan kita, kesilapan kita dalam mengutarakan atau melaksanakan perintah dan pelaksanaan Allah. So ini yang kita nak kena baca secara tema. Masuk ke ayat yang keempat, Allah mula menampakkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Benci tadi dilawan dengan perkataan cinta. Allah benci orang yang bercakap tapi tak buat, tetapi Allah mencintai pula orang yang berjuang di jalan Allah ni dalam keadaan saf yang tersusun. So kita lihat cerita Fir'aun tadi,
Firaun kalau kita tengok dalam caption yang saya kongsikan dekat surah 28 ayat yang keempat tu, yang dikongsikan dekat dalam caption saya tu, saya tak share dekat dalam skrin ni. Siapa yang rajin ambil surah 28 ayat 4, tepek dekat ruang komen, kita lihat ayat tu dan kita categorizekan ciri-ciri Firaun yang ada di bumi ini. Okey, dinampakkan pertama, bukan 2 ayat 4, 28 ayat 4 Umi. 28 ayat 4. So kita tengok dari surah Al-Qasas itu dinampakkan tentang bagaimana Firaun itu dia berlaku sewenang-wenangnya di muka bumi. Kemudian dia memecah belahkan umat penduduk, dinampakkan sebagai penduduk. So kita hari ni sudah terpecah belah. Kita hari ni adalah orang yang berpecah belah tetapi sudah tidak dapat bersatu. Tapi itu juga yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah 5 ayat 48, ayat 49. Sebenarnya 5, 48, 49 itu adalah gambaran Quran yang diturunkan tu sebagai satu ujian. Dan kita ini dijadikan umat yang sepatutnya Allah nak jadikan kita umat yang satu, tetapi kita pecah belah. So ini antara benda-benda yang kita kena faham. Baca Quran, dia kena ada link dia, sambungan dia, sokongan dia, ayat yang menjelaskan ayat yang lain, dia ada macam tu. So bila kita lihat ayat tersebut, daripada surah 28 ayat 5 ni, saya sebut banyak kali ni supaya kita tahu dan benda tu register dalam kepala. Firaun, Allah perkenalkan dia dalam surah 28 ayat 5. Itu dulu, register dalam kepala. Kemudian kita akan nampak link dia nanti. So bila kita jadi orang yang terpecah belah, berpecah belah di situ menunjukkan hari ini saf kita sudah tidak bersatu. Even dalam keluarga sendiri pun, antara bapa, anak dan emak dia. Tahu? Bapa, anak, mak. Ni mak bapa dengan cerita anak beranak ni pun boleh bergaduh. Letak harta pusaka, letak sedikit cerita tentang faraid, boleh bergaduh. Pecah belah kerana harta. Sebab apa? Kerana harta itu adalah sembahan manusia. Harta, tahta dan wanita. Lepas ni topik kita akan masuk dan membincangkan tentang 3 elemen ni. Lata, Manna dan Uzza. Harta, tahta dan wanita. Al-Lata, Al-Manah dan Al-Uzza. Elemen 3 sembahan ini daripada zaman Adam sampai zaman sekarang tak berubah. Kenapa Habil dan Qabil bergaduh? Kerana wanita. Untuk apa? Mendapat jaminan harta yang kemudiannya mereka akan mendapat tahta. So 3 elemen ini adalah elemen yang sama daripada zaman Adam sampai zaman kita. Adam sendiri pun kerana wanita dikatakan dia termakan buah kuldi. Dia mendekati pohon kuldi kerana wanita. So sebenarnya bila kita baca sejarah Al-Quran itu, dia menceritakan elemen kejadian manusia. Pembentukan watak karakter manusia itu sebenarnya sudah ada secara alami dan kalami di dalam Al-Quran. Tanggungjawab kita baca bukan sekadar membacanya, tetapi how we construct ayat tadi dalam bentuk yang boleh ditadbir. Daripada tadarus, kita tafakurkan, fikirkan apa elemen ayat ini nak dilaksanakan bagaimana, nak dibainatkan bagaimana, nak dijelaskan bagaimana dan difahami dalam bentuk pentadbiran. Itu dipanggil tadarus, tafakurkan dan tadaburkan. Macam mana nak administer ayat ni. Once dah kita nampak how to administer ayat ni, dan tabayunkan dia. Kita nampakkan, perlihatkan, zahirkan supaya dia boleh menjadi satu sampel, contoh, ikutan, dan juga nampak elemen furqan di situ yang orang boleh membacanya, yang mana contoh yang baik dan yang mana contoh yang buruk. Setiap pekerjaan yang kita buat, dia akan mendapat hikmah dan juga pelajaran. Kita ambil ibrah daripada kesilapan dan kita ambil peringatan kalau kata benda itu mendatangkan satu kelemahan supaya tak berlaku lagi di masa depan. So ini elemen yang ada dalam Al-Quran. How we nak construct benda tu supaya dia mampu untuk menjadi satu bentuk bainat. Itu dipanggil bainat. Tu bainat ni daripada perkataan bainat, dia menjadi tabayun. Kita membainatkan, kita membuktikan sehingga dia mampu menjelaskan. Nak menjelaskan, dia memerlukan kepada hujah. Apa hujah kita dalam menyampaikan sesuatu fakta dan juga menyampaikan sesuatu perkara? Itu hujah. Kita berhujah dengan perkataan. So bila kita berhujah, Allah murka kat kita ni bila kita berhujah tapi kita tak buat. Dan menyebabkan Allah benci golongan-golongan yang begini. Cakap banyak tapi tak buat. Quran itu banyak sangat kita bercakap, banyak sangat kita baca, banyak benda yang kita duk nyanyi saja, lagukan saja, syairkan saja.
tetapi sebenarnya kita jauh daripada hakikat pelaksanaan ayat-ayat tersebut. So nak jadi orang yang berhujah, dia kena jadi macam contoh yang Rasulullah dah buat. Apa Rasulullah buat? Rasulullah setiap kali dapat wahyu, Nabi akan digest benda tu, analyse benda tu, dan Nabi akan implement benda tu dalam umat dia. Di kalangan sahabat baginda, how to strategize things berdasarkan wahyu. Dan kemudian Nabi akan buat benda tu sampai jadi, dan daripada perkara itu Nabi hujahkan dalam bentuk pelajaran, pengajaran, pendidikan, disampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada umat melalui raudahnya. Raudah, tempat sahabat berkumpul, duduk berdiskusi, dipanggil syura, dan di situ ruang untuk Nabi menambahkan kefahaman-kefahaman umat baginda daripada setiap ayat dan wahyu yang turun, untuk diberikan penjelasannya dalam bentuk hukum dan hakam. Apa yang mereka perlu dapat dari sudut hukumnya dan hikmahnya, pelajarannya, dan juga elemen prinsip supaya masing-masing ini jelas, duduk dalam satu saf yang sama. Kalau orang Melayu cakap ni, we duduk dalam in the same page. Tahu orang Melayu Penang cakap duduk dalam in the same page. Kita duduk dalam muka surat yang sama, duduk dalam kasut yang sama. Kita faham, inilah kita punya jemaahnya. Kita kena ingat ya, bila Allah kata dalam Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah, kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. You see, ada satu keyword di situ yang kita tak sedar dan kita selalu terlepas pandang. We go to the next ayat. Dia disebut ihdinas siratal mustaqim. Dibaca sebagai tunjuki kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang kita nak luruskan semula, nak bangkitkan semula, nak qiyam. Ni daripada perkataan mustaqim itu daripada perkataan qum qiyam. Di situ adalah perintah untuk membangkitkan, untuk kita bangun. So ada perkataan yang kita tak sedar, perkataannya ihdinas siratal mustaqim, daripada tunjuki kami. So di situ ada perkataan kami. Kita semayang seorang-seorang, tetapi kita baca tunjuki kami. Siapa kami tersebut? Kita baca, walaupun kita duduk seorang diri, kita solat hajat ke, solat taubat ke, kita tidak dalam saf, tetapi ayat itu tidak berubah, masih lagi dengan perkataan tunjuki kami. So apa yang kita minta adalah untuk kebaikan jemaah, bukan seorang, bukan aku. So kita hari ni dipecah belahkan daripada kami menjadi aku, daripada berjemaah menjadi aku. Nahniyah bertukar kepada ananiyah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kita tidak bersatu, dan itu kejayaan Firaun yang dah berjaya memecah belahkan kita. Kalau zaman dulu Musa tu, dia memecah belahkan macam mana? Macam-macam cara, termasuklah dengan membunuh anak lelaki dan membiarkan hidup anak perempuan. Kenapa kaedah itu berjaya di zaman Firaun? Kerana lelaki ni dikaitkan dengan rijal. Lelaki dikaitkan dengan orang yang lantang bersuara, mempunyai figure yang kuat, mempunyai kekuatan untuk melawan arus, untuk menongkah, untuk bersuara. Kebenaran itu ada pada lelaki yang berani bercakap benar. Itu adalah figure-figure lelaki. Musa adalah figure lelaki yang bangkit untuk membetulkan umatnya. Ibrahim adalah figure yang bangkit untuk membetulkan masyarakatnya. Dia sanggup bangun untuk kapak berhala-berhala kecil yang ada di depan semua masyarakat yang ada itu, dan meninggalkan berhala yang besar. Itu figure Ibrahim. Nabi Muhammad bangkit untuk apa? Memecah belahkan masyarakat jahiliah itu untuk kembali semula kepada fahaman agama yang sebenar. Itu figure-figure yang ada dalam sejarah. Semua Nabi-Nabi adalah rijal yang bangkit, yang berani bangun, yang berani untuk melawan kebatilan, untuk meletakkan kembali kebenaran. Itu sifat rijal. So hari ni kita lihat Firaunnya pun dah jadi sama. Sebab tu hakikat akhir zaman dinampakkan dalam hadis, wanitanya lebih ramai dari lelaki. Kita ambil benda tu sebagai satu analogi. Maksudnya lebih ramai yang menjadi orang yang dah dididik untuk menjadi orang yang senyap, orang yang pampered, orang yang tidak bersuara, dan rijalnya hanya tinggal sedikit.
Yang berani untuk melawan arus ni hanya sedikit. Yang berani untuk bersuara tentang kebenaran sedikit. Yang berani untuk bercakap, untuk membela masyarakat dengan agama adalah orang yang sedikit. Ramainya yang tinggal hari ini adalah wanita, perempuan. Perempuan yang dah dipampered, yang dah dimanjakan. Kalau ada figure seorang bapa pun, bapaknya adalah bapa yang Mr. Mama. Tahu? Mr. Mama. Hari ni tak ramai ya. Suami duduk di rumah mengasuh anak-anak, isteri keluar bekerja, keluar mencari nafkah, suami boleh duduk goyang kaki. Kenapa? Sebab perempuan dah terlalu ramai, perempuan pula semuanya berkerjaya, tingkat gajinya pun lebih tinggi, cara hidup mereka pun lebih mewah, tetapi yang lelakinya menjadi jantan sewaan. Menjadi lelaki yang hanya berkahwin hanyalah untuk dijadikan sebagai satu syarat untuk mereka berkeluarga. Sayang budaya hari ni belum campur cerita LGBT lagi, masalah sumbang mahram lagi, masalah zina lagi, masalah sosial, gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Semua itu ada puncanya tak? Ada. Al-Quran dah bagi tak? Dah. Pelajarannya dah ada tak? Ada. Tetapi manusia tak reti baca, lalu menyebabkan kita gagal nak memahami apa sebenarnya mesej yang Allah nak bagi tahu kita melalui perantaran wahyu yang dirakam dalam Al-Quran. Ini benda-benda yang kita kena baca dan kita kena faham. Dan kalau mereka bunuh pula yang wanita ini, ada tak kisahnya bagaimana mereka bunuh anak perempuan? Anak perempuan ni kalau ikut kan, kalau kita kena faham secara mentasyabihatnya, anak perempuan ni dia merupakan satu analogi ketaatan, ketaatan dan kepatuhan tentang macam mana dia menurut perintah pengaturnya. Okey, tengoklah anak perempuan kita, kebanyakan anak kita dia boleh akur kepada siapa? Kepada bapa. Dulu ni tak tahulah cerita dulu. Kalau zaman saya sempat lagi lah, anak tahun 80-an, kita apa pun anak dara dia tetap di bawah pengaturan bapaknya. Dia boleh dengar lagi cakap bapaknya pesan buat apa pun dia masih akur, boleh ikut, suruh pergi sekolah, balik sekolah dia boleh ikut lagi. Tapi but then hari ni anak perempuan dah tak boleh diatur. Anak perempuan jadi macam mana? Dia boleh lawan cakap bapak dia. Dia boleh lawan apa yang mak dia tetapkan. Dia boleh jadi anak derhaka. Zina, anak perempuan dia ada dua. Perempuan ni dialah yang akan lahirkan mujahid. Dialah yang akan lahirkan mujahid. Daripada perut wanita, daripada rahim seorang wanita, dialah yang akan lahirkan seorang pejuang yang akan membangkitkan agama. Dialah yang akan keluarkan seorang wira ataupun seorang pejuang yang nak mengembalikan balik kegemilangan agama. Dia boleh jadi begitu. Dia jugalah yang akan membuai, menghayun buayan dan melahirkan seorang yang mampu untuk menggoncang dunia. Itu wanita. Tapi kita jangan lupa, dari wanita juga boleh datangnya fitnah. Dia boleh terlibat dengan zina. Daripada dia juga mampu untuk lahirkan anak luar nikah. Daripada dia juga dia boleh jadi hilang perasaan kewarasan kemanusiaannya untuk membuang bayi. Dia boleh juga jadi orang yang jadi pelacur, yang mampu untuk melacur dirinya kepada seramai-ramai lelaki. Dia juga mampu untuk jadi fitnah kepada orang lelaki dan juga kepada masyarakat. Ini fitnah wanita. So, yang mana satu yang dibunuh, yang mana satu yang dibiarkan hidup. Ini pun cerita wanita. So, dibunuh wanita itu adalah sifat ketaatannya, kepatuhannya. Yang dibiarkan hidup adalah yang mana yang ingkar kepada kemahuan untuk menurut cakap pengatur. So ini analogi yang kita kena faham. Konteks yang kita kena faham hari ni, berapa ramai daripada kalangan kita yang patuh. Kalau kata ada pegawai kerajaan yang patuh. Yang patuh ni dah berbuat sikap wanita. Dan dia berani bercakap benar, membawa sifat lelaki. So both tu ada. Rijal dan nisa itu di-combine. Nisanya berjiwa rijal, rijalnya merijal. Ini konsep yang kita kena faham. So lembu betina tadi tu adalah yang boleh dimakan. Kalau duduk dalam sistem, manusia ini dah duduk dalam sistem yang dikuasai oleh kapitalis, dimonopoli oleh mereka yang berkuasa. Politician mampu untuk menguasai figure-figure yang berada dalam kerajaan contohnya, yang mampu untuk mengawal sesuatu pemerintahan. So kita di sini kita mengambil pelajaran macam mana kita nak
mengambil ibrah daripada Quran ini, lalu kita gunakan dia sebagai satu cara dan kaedah untuk kita memahami macam mana kita nak bangkit dan juga melawan arus yang akhirnya dia akan menyebabkan kita jadi orang yang bagaimana. Adakah kita kekal sebagai Al-Baqarah, lembu sapi betina yang hanya menurut sistem, dah nampak benda tu rosak, benda tu batil, benda tu jahiliah yang jelas, tapi kita akur, lembu yang terpaksa tunduk, kekal untuk meragut. Ataupun lembu yang bangkit, lembu yang berdiri, lembu yang mula tegak, lembu yang mula sedar dirinya lembu, kan? So ini adalah analogi yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran, Al-Quran banyak menunjukkan tentang perumpamaan. Al-Quran ni kisahnya banyak menyentuh tentang perumpamaan tentang syurga, perumpamaan tentang neraka, perumpamaan tentang manusia yang hidup di atas muka bumi ini diibaratkan seperti binatang-binatang, perumpamaan seperti pokok. Banyak tak yang Allah berikan perumpamaan. So semua ayat-ayat perumpamaan ini, kalau kita rajin, kita list semua cerita tentangnya, dan kita akan nampak the message, apa the thinking behind ayat-ayat yang Allah nak berikan kepada kita. Secara analoginya, mutasyabihat yang tersiratnya, dan muhkamatnya melalui yang tersurat. Itu yang dinampakkan teks dan konteks. So kalau kita rajin membaca, kita akan nampak jawapan ni. So baca bukan sekadar baca, ia mesti layer by layer. Semalam dalam satu perbincangan, saya ada bincang dengan Dr. Azmi. Dr. Azmi ni umrah hari 165 lah. So semalam dalam perbincangan tu, sebab kita jumpa lebih kurang 2 malam dah, 3 hari dah ni berturut-turut kita jumpa dia. InsyaAllah sehari sebelum dia balik ke Penang, kita akan jumpa lagi. Kita ada table talk sendirilah. Jadi table talk ini dia tak sama. Bersembang secara online begini, secara live dalam Facebook ni, dia tak menyempurnakan lagi sesi pendidikan talaki. Walaupun kita nampak berdepan, tapi saya seorang ni macam tengah cakap seorang-seorang. Saya hanya boleh tengok kepada komen-komen yang ada. Dia belum lagi tentang mata, belum lagi lutut bertemu lutut. So disiplin talaki ilmu itu belum ada. Tapi bagi yang berminat, berhajat, mereka akan datang cari saya kat Prihatin ke, cari jalan untuk pergi umrah dengan saya ke, pergi trip mana-mana ke. Why? Untuk kita cari jalan bagaimana kita nak duduk, sit down dalam satu session yang kita boleh duduk bersembang. Kalau pergi umrah pun, kadang-kadang ada jemaah tu yang akan bagi tahu, Ustaz ada masa tak malam, boleh tak kita jumpa sekejap? Dan kita jumpa dan kita akan sembang. Kadang-kadang heart to heart talk lah. Meaning di situ sebenarnya perkongsian ilmunya lebih personalized. Ayat Quran yang dibacakan ketika itu, dia lebih menyerap dan dia lebih menusuk diri kita. Kenapa? Sebab Al-Quran itu khusus berdasarkan asbabun nuzulnya, diturunkan dan dijelaskan sesuai dengan kondisi konteks kita hari ni. Macam ni sekarang ni dia lebih ke arah rambang. Apa yang saya sebutkan ni, siapa yang akal itu pick up sikit, dia akan mencerap dengan cepat. Bukan kata yang lain tu tak pick up, bukan kata dia kurang cerdik bukan kata dia rendah sikit IQ dia. Tak, kadang-kala daya mencerap itu bergantung kepada exposure kita. Siapa yang macam daripada umrah, dan siapa yang mengikuti program vacation umrah semua ni, setiap kali balik daripada umrah, perkara pertama yang jadi tausiah yang saya sampaikan di sana nanti adalah kena baca Quran cover to cover. Cover to cover tu meaning daripada Fatihah sampailah kepada surah An-Nas. 114 surah ni diulang balik, at least paling kurang 3 round. Dan Alhamdulillah kebanyakan yang ada dekat dalam sahabat-sahabat yang pergi umrah dengan saya ni, ada yang dah 7 round, ada yang dah 8 round sekalipun, dan mereka masih kekal lagi silaturahim ni, masih lagi bersilah dan masih lagi dalam proses perbincangan. Kalau kelas alumni umrah, lagilah dalam kelas alumni umrah memang kita akan tetapkan disiplin untuk set reporting lagi. Dah sampai surah berapa, ayat berapa, so saya boleh follow dan saya boleh lihat progress bacaan masing-masing. Tapi di situ kalau dia ikut pula dalam program live dan TT macam ni, panggil dulu kita bagi TT bicara maqasid ni, kalau follow dalam program ni, dia lebih senang untuk mencerap. Sebab apa? Sebab ayat tu dah pernah dibacakan, dan ayat tu pernah pula dia baca, dan bila disampaikan dia connect, dia mudah begitu. Itu yang saya seronoknya kalau perbincangan itu secara berdepan, dan dia lebih kepada bentuk kelas. Online kita ada, kita buat secara Zoom, kita ada buat kelas, tetapi dia masih lagi tidak menepati piawaian talaki yang berdepan. Itu sajalah kekurangan dia. Okey, point dia. So bila kita baca semalam dalam perbincangan lah, Dr. Azmi nampakkan, dan saya setujulah pandangan dia tu. Bila mana
dia nampakkan pada anak dia. Dia nampakkan pada anak dia cerita tentang ayat qul huwallahu ahad. Nampak qul huwallahu ahad tu simple. Semua orang baca qul huwallahu ahad boleh baca sampai habis, tak banyak pun ayat dia. Tapi adakah kita memahami apakah maksud dan makna ni, maqasid makna, maksud yang ada di sebalik perintah tersebut? Adakah kita membacanya sebagai perintah ataupun kita hanya membacanya sebagai a plain message? Kalau kita baca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Bagi orang yang membacanya secara tilawah, dia hanya baca mesej itu sekadar satu ayat penyataan. Dia akan baca, katakanlah kalau jumpa satu terjemahan lain, dia akan nampak dalam kurungan, katakanlah Muhammad. Dalam bahasa Arab dia tak tulis kurungan Muhammad. Dalam bahasa Arabnya dia akan straightforward, katakanlah qul huwallahu ahad. Sebagai orang yang membaca dengan dia tafakur, dia letak di kepala dia. Tadi dia baca tadarus saja, dia cuma belajar. Dia letak di kepala dengan tafakur, dia akan baca. Ni peringkatnya. Tafakur ni dia adalah siapa yang nak baca. Tu konsep yang kita kena faham. Siapa nak baca. So tafakur di situ adalah macam mana kita nak membaca ayat tersebut. Kita nak membaca dengan ni kena hijack sekali lagi. RF punya gang nanti dia akan komen nanti. So kita baca di situ, kita akan lihat siapa yang nak baca, siapakah yang diperintahkan baca, dan bagaimana nak membaca qul huwallahu ahad itu dengan tepat, yang sampai maksud Allah itu ke dalam dada kita. Sebagaimana Bilal bin Rabah itu membacanya dengan penuh penghayatan. Dia tahu ahad itu maksud apa. Kalau kata Abu Jahal tu letak batu hempap dekat atas badan Bilal bin Rabah itu, dia dengan fahamnya, dengan jelasnya, dengan yakinnya, dengan penuh kepercayaan, tahu ahad yang disebut itu sebenarnya adalah satu akidah yang sangat kuat. Walaupun ketika itu di Mekah tak banyak mana pun Al-Quran diturunkan, tak berapa banyak surah pun diturunkan, dan tak banyak mana ayat lagi menjadi sesuatu yang menjadi penguasaan pada sahabat-sahabat semua. Tapi satu ayat itu dia mampu untuk menampakkan betapa kuatnya akidah, keyakinan dan kepercayaan Bilal bin Rabah kepada apa yang dia yakini. So siapa nak cakap? Qul itu is a prinsip. Qul, katakanlah. Siapa nak kata? So otak orang yang berfikir, dia akan membaca ayat itu, ni siapa nak kata ni? Aku nak kata ke? Adakah Muhammad saja yang kata? Sedangkan ketika itu Bilal bin Rabah pun berkata. Jadi siapa nak kata? Hari ni kita cakap Allah tu yang Maha Esa, dia sekadar satu sebutan di mulut. Adakah kita benar-benar mengesakan Allah? Ini lapisan yang seterusnya. Daripada tadarus, tafakur dan tadabbur. Adakah kita dah mentadbir ayat ini tadi dalam seluruh ataupun segenap kehidupan kita, meletakkan Allah itu esa, ataupun kita ini masih lagi menduakan Allah? How kita menduakan Allah? Kita ada peraturan Allah. Dalam peraturan Allah itu kita masih boleh mengambil peraturan orang lain. Dalam ada peraturan Allah, kita boleh memakai peraturan manusia. Dalam kita mengikut dan berkata, bercakap ini yang Allah murka ni, cakap tapi tak buat. Dalam kita duk kata Allah itu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni kita ikrar ni dalam solat. At least kita baca 5 kali sehari. Kita kata apa? Sesungguhnya solatku, khidmatku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah. Ikrar kita tu dalam iftitah kita, kita baca begitu dalam solat kita. Tapi keluar solat kita, siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita sembah? Siapa yang jadi idola kita? Siapa yang jadi manusia yang kita taat dan patuh melebihi daripada Allah? Cek balik diri kita. Ini lembu. Ini adalah Al-Baqarah, sistem yang dah lama wujud dalam diri kita. Solat ni solat. Tahu, ada pencuri, kita tanya, tahu, buat plan. Ni orang pencuri ni contoh paling mudah ni. Orang yang nak mencuri. Tahu, dia nak mencuri, dia cakap apa? Okay, dia dah rangka plan dah apa semua bagai, nak pergi masuk kedai tu bila, apa semua dia dah rancang ni. Ni maksudnya penuh dengan taktik dan teknik dan strategi. Nak pergi mencuri, merompak bank. Nak merompak bank. Kemudian kawan dia tanya, bos, berapa kita nak pergi merompak?
Bos dia tengok jam, pas mayang asar kita pergi. Apa dia jawab? Tengok jam, lepas mayang asar kita pergi. Tahu pencuri pun cakap apa? Dia pergi merompak bank lepas mayang asar. Pencuri pun boleh solat lagi tau. Jangan nak kata tu. Orang nak pergi zina pun dia tahu waktu bila dia nak kena selesaikan tanggungjawab dia kepada Allah, dan pukul berapa dia nak keluar untuk berzina. Ada. Jangan bohong lah, pergi dating tengok wayang, semayang dulu sebelum tengok wayang. Betul. Lepas tu masuk panggung wayang, pegang tangan tak? Pegang tangan. Buat tak benda pelik-pelik dekat dalam panggung wayang gelap-gelap tu? Ada yang buat. So jangan kita ingat, kita dah solat, kita dah kata Allah itu Esa, di situ kita kata Allah tu, tapi keluar daripada solat kita berterabur hanya kita punya ketaatan dan kepatuhan kita. Dan benda ni Dajjal, dia tak perlu pun angkat pedang, acu pistol dekat kepala, dia letak bom dalam rumah kita untuk suruh kita buat semua ni. Dia hanya perlu taburkan kepada kita nikmat hiburan, nikmat duniawi, keseronokan dan kemewahan dunia, harta, tahta dan wanita. Kita sendiri yang keluar daripada solat itu dalam keadaan rela diri masuk ke dalam fitnah yang Dajjal dah sediakan. Sistem Al-Baqarah itu, sistem jahiliah itu terbentang luas untuk kita menjadi mangsanya, untuk kita ikuti dengan penuh rela hati. Itu kita. Dan kita ni jadi orang yang lalai leka, bodohnya sampai tak boleh nak diajar. Kerana apa? Kerana kita sudah pun lekat dalam kepala kita, registered dalam kepala kita, solat itu hanyalah 5 minit, dan dia hanyalah jadi satu ritual untuk menunjukkan kita ini masih bertuhan. Allah sudah hilang sebenarnya, masih bertuhan. Dan di luar solat kita itu masih banyak Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Bola depan mata, tahu, 2 jam. Bangun malam bukan untuk solat tahajud, bangun malam bukan untuk baca Quran, bangun malam bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bangun malam sebab nak tengok World Cup. Siapa sembahan kita? Bila bola sudah menjadi agama, bila politik sudah menjadi agama, bila hiburan sudah menjadi agama, bila sukan sudah menjadi agama, hobi sudah menjadi agama, membeli belah, shopping sudah menjadi agama, keseronokan duniawi sudah menjadi agama, then we are total lost. Allah hanyalah sandaran ritual yang hanya kita sebut-sebut di mulut, tetapi kita tidak memahami hakikat ibadah yang sebenar. Ibadah iaitu kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Dan we are lost. Kita dah jauh sebenarnya daripada kerangka sibghatullah yang Allah nak cipta. Kita dah jadi anak lelaki yang dibunuh, kita dah jadi anak perempuan yang dibunuh. Kedua-dua tu telah hilang kerana kita tidak faham ketaatan itu, dan kita tak pernah menunjukkan keesaan itu. Bila orang larang, kita hanya boleh diamkan dan kita langgar, bodoh saja. Kita buat tanpa rasa bersalah. Dosa sudah tidak rasa apa-apa di dada kita. Melakukan sesuatu yang haram sudah tidak ada apa-apa perasaan di dada kita. Mengumpat sudah tidak ada bersalahnya dosanya pada mulut kita. Memandang sesuatu yang kotor, yang hina, yang merosakkan pandangan mata hingga ke hati kita dah tak jadi apa-apa. Semalam saya didatangi oleh sepasang pasangan yang menceritakan tentang mencari jalan, rujukan bagaimana nak menyelamatkan anaknya daripada fitnah dunia yang ada. Kerana kesilapan ni dah diakui lah. Kerana kesilapan ibu dan bapa yang sibuk dalam urusan dunianya, mencari nafkah, keluar bekerja, bapaknya sudah keluar bekerja melebihi maksudnya, tak sempat nak membentuk anak lelakinya. So anak lelakinya sudah membawa sifat kewanitaan. Anak lelaki sebab lama duduk dengan maknya, terlalu lama duduk dengan maidnya, maka anaknya itu membawa sifat kewanitaan. Rijalnya dah hilang, terus kepada membawa sifat wanita. Bukan, dia masih lelaki tetapi cakapnya lembut, kan, cakapnya dalam lembut, bahasanya pun lembut. Lepas tu dia tak suka kawan dengan lelaki. Sebab apa? Dia kata lelaki ni kasar, kuat menyumpah. Dia kata orang perempuan ni baik, cakap lembut, senang nak sembang, senang nak bincang. Lelaki ni, so sifat lelaki tu bukan kerana dia dibesarkan sama macam mana orang lain, tetapi perasaan kewanitaan itu datang dengan sendiri. Kerana apa? Kerana dia lebih kepada minat dan kesukaan dia. Fitrahnya hilang.
Dia tak boleh memimpin, dia tak boleh merijal, dia tak boleh nak mengatur orang, dia boleh diatur. Itu sifat wanita. Wanita boleh diatur. Rijal, dia boleh mengatur. Beza. Jadi lelaki ni pengatur, wanita ni yang diatur. Begitu. Sudah terbalik, dia tak boleh. Adik perempuan ni lagi rijal. Kalau dinampakkan mak dia semalam tu, dikatakan kalau kata letak dekat gelanggang futsal, dia nampak bola, abang lari, adik kejar bola. Adik perempuan, abang lelaki. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi dia ada satu prinsip yang sangat kuat. Ni budak ni baru umur 15 tahun nak masuk 16. Apa yang prinsip dia sangat kuat? Dia sangat bertuhankan duit. Tahu? Aim dia duit. Dia nampak duit itu jalan keluar. Dia nampak kemewahan itu sebagai cita-cita dia. Impian dia adalah memiliki duit yang banyak untuk dia cari jalan untuk menjadi orang yang berjaya mengikut idolanya. Idola dia ketika itu siapa? Bapaknya. Jadi kita jangan ingat benda ni mudah. Sebab dalam Quran surah 90, surah Al-Balad, wa walidi wa ma walad. Kejadian anak dan bapa itu adalah sudah pun termaktub dalam Al-Quran. Macam mana bapaknya, macam itulah anaknya. Sepatutnya. Tetapi boleh tak terbalik? Boleh. Ada yang berlaku dalam sirah-sirah yang terdahulu. Tetapi kekuatan anak itu bergantung kepada bapa. Kalau figura bapa itu sudah menanam begitu kepada anaknya, maka anak tersebut akan firm dengan prinsip yang ditanam oleh bapa. Maknya dia akan bercakap apa? Dia akan kata ke anaknya, dulu mak 16 tahun mak dah keluar dah. Dah berdikari, dah bekerja. Dulu. Dan benda itu ditanam daripada kecil. Dia nampak 16 tahun dah berdikari, 16 tahun berdikari. Sebab kita dulu, saya pun sendiri 13 tahun dah duduk asrama. Kita dah berdikari. But then sekarang ni, bila kita dah duduk asrama, kita dah nampak sistem asrama tu macam mana, kita duduk dalam universiti tu macam mana, sampai kita rasa, no, I have to stop this. Aku tak nak anak aku ulang kesilapan yang sama macam aku buat. Dan universiti is baik. Universiti tu betul, dah baik lah. Pendidikannya dah baik. Sekolah tu dah betul. Tempat yang baik untuk mendapat ilmu. But the environment yang ada dalam tu, the system yang dalam tu, membuatkan kita di dalam kotak. We are box. Tahu, kita duduk dalam kotak, di package-kan. Tahu, engkau nak jadi accountant, this is your package. Kau kena belajar gini. Ini sukatan pelajarannya. Sukatan. The keyword is sukatan. Kita semua disukat-sukat. Kita tidak ada things out of the box. Kita tidak ada pemikiran dan daya fikir, daya juang akal kita untuk keluar daripada kotak. Engkau nak dipikir, dilabelkan dalam kotak ini. Kau nak jadi engineer? Fine. Kau nak jadi doktor? Okey, doktor. Kau akan duduk dalam kotak doktor itu, kau akan belajar benda ni, kau akan habiskan umur kau untuk gini semua. Part, stamp, label, semua di wrap, hantar pergi hospital. Sampai ke hospital pun buka. Dah buka engkau punya wrap, box, keluarlah engkau seorang doktor. Okey, engkau duduk jabatan ni. Kau jadi doktor gini. Okey, berapa tahun kau kena khidmat? Beginilah kau punya usia kau. Pension bila? Okey, pilihan 55 atau 60 tahun. Done. You have your status, doktor. You have your tingkat gaji, dapat. Kau nak mewah, beli kereta Merc, boleh. Kau nak ada klinik, boleh. Dunia dah menguasai kau. Keluarga, kacau bilau. Anak, bini, kacau bilau, haru biru. Suami isteri bergaduh. Belum campur skandal lagi. Doktor dengan nurse, doktor dengan staff. Kemahuan doktor ni nak kepada wanita lain. Dah ada dah wanita, isteri sendiri dah ada. Tapi kalau dua-dua pula doktor, yang sibuknya, suami sibuk lain, isteri sibuk lain, last cari perempuan lain. Boleh jadi? Dah jadi. Semalam saya baru dirujuk dengan kes yang sama. RPWP, bukan saya seorang lah. Meaning RPWP mendapat kes rujukan yang sama. So sebenarnya dunia hari ini sudah pun memakan kita dengan penuh kejahilan. Dan benda ni menyebabkan kita kena sedar betapa bahayanya keadaan jahiliah moden yang membunuh anak lelaki dan anak perempuan kita. Adakah ini yang kita nak tinggalkan ke dunia ini? Bicara perempuan, bicara nisa ini, Allah sebut dalam surah An-Nisa sendiri, rajin buka Quran, copy, paste. Ayat surah 4 ayat 9. Allah kata, takutlah, khuatir. Allah kata, bimbanglah. Ayat yang sebenarnya bimbang Allah nampakkan. Bukan takut lagi, takut bukan tak. Bukan takut. Allah nampakkan
bimbanglah yang engkau akan meninggalkan anak-anak yang lemah. Siapa rajin buka surah 4 ayat 9, tepek dekat ruang komen. Saya tak ada kat sini, saya tak boleh nak tunjuk ni. So bimbanglah yang engkau akan meninggalkan anak-anak yang lemah. Kena takut. Jangan kita takut tinggalkan anak tak cukup duit, tak cukup harta, tak ada rumah nak tinggal, tak ada, orang kata apa, tak ada sijil, tak ada ijazah. Ini yang menjadi ketakutan kita selama ni. Tahu? Kita bimbang benda-benda macam ni. Tapi sebenarnya bimbang yang Allah suruh kita bimbangkan itu sebenarnya adalah kebimbangan dalam kita meninggalkan anak yang tidak ada akidah, yang tidak memahami kitab, yang tidak tahu sunnah. Ini yang kita takut. Ini yang kita kena fikir. Quran yang ada depan rumah kita, dalam rumah kita tu, depan kita ni, depan mata kita ni, kita sendiri kena fikir ni, aku faham ke tidak apa yang aku baca? Dan you are the person who in charge untuk sampaikan kepada anak dan bini. Bini kau suruh baca Quran, dia faham tak apa dia baca? Anak kau suruh dia baca Quran, engkau faham tak apa kau suruh buat? So prinsipnya kita tahu tak apa yang kita buat. Kita nak anak kita ni tinggal. Kita nak tinggalkan dia nanti, kita nak tinggalkan dia. Tapi adakah kita ni buat sungguh-sungguh? Dan kat situ lah ada terima kasih. Siapa yang ni? Okey, Nur Nadia Ahmad, terima kasih kerana post. Ayat yang last tu Allah kata kena bimbang. Sebab apa? Sebab kalau engkau nak jadi orang yang betul-betul bertakwa, sebab Allah kata itu, dah hendaklah mereka bertakwa. Keyword di sini adalah takwa. Ingat balik ayat semalam kita baca, zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini 3 elemen surah Al-Baqarah ayat yang kedua ni. Zalikal kitab, first, kau dah dapat kitab. Zalikal kitab, ni kitab dia. Kedua, la raiba fih, engkau jangan ragu-ragu. So kalau ayat ni hendaklah kau takut. Ni kena takut ni. Takut, bimbang. Kalau kita jadi orang yang tak bimbang, kita jadi orang yang tak ragu-ragu. Kita tak ragu-ragu nak meninggalkan anak kita dalam keadaan hari ni. Kita tahu kita dah buat yang terbaik, kita dah bagi segala-galanya, dan kau dapat kitab, engkau bagi dia kitab, kau tahu apa isi kandungan kitab, dan engkau tahu apa kau nak tinggalkan kepada dia. Ni. Tapi sehebat-hebat Nabi Muhammad sekalipun, Nabi bimbang tak apa akan jadi pada umat dia? Nabi tetap bimbang. That's why ada setengah hadis mengatakan hadis ini tidak sahih, yang mengatakan Nabi ketika nak wafat baginda menyebut ummati, ummati, ummati. Tu kebimbangan seorang Nabi, seorang Rasul nak meninggalkan umat yang lemah. Sebab apa? Walaupun dah ditinggalkan kitab dan sunnah, Nabi cakap taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Dalam kebimbangan Nabi itu, Nabi cakap apa? Aku tinggalkan kepada engkau dua perintah ini, kau pegang betul-betul, kau pegang kemas-kemas, kuat-kuat, engkau dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Dua benda ni je kau pegang. Tak ada nak cerita pegang sijil, pegang harta banyak, kau pegang title jawatan apa-apa, kau pegang tanah bereka-reka, kau pegang kereta, kau pegang apa yang ada dalam dunia dan isinya ini, kau pegang benda ni. Tak, Nabi tak cakap benda tu. Nabi just cakap kitab dan sunnah. So dua ni benda yang kita kena faham. Yang takut apabila kita tinggal keturunan, zuriat yang Nabi cakap. Allah kata kemah keturunan, zuriat. Dan kaulah orang yang kena bertakwa. Hadza zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk. So kitab tadi tu petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tu point dia. So hendaklah engkau berkata qaulan sadida. Tengok, liyaqulu. That's why kita relate balik dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allah suruh kata qul, katakanlah. Katakan untuk apa? Untuk nampakkan prinsip. Katakanlah khaulan sadida. Katakanlah perkataan yang benar. So nak buat apa? Kena cakap nak benda benar tak? Cakap benda benar. Kita jangan bohong. Kalau kita nampak benda tu batil, cakap je batil. Kalau kita nampak anak kita ni kau pergi sekolah pun kau tak boleh jadi orang dah. Saya bukan nak kata kita kena lawan arus sampai tinggalkan sekolah. Tak. Maksudnya kita kena nampak kan. Kalau kita bagi tahu dia kau pergi sekolah nanti kau kena bully. Nampak kan?
Dan jangan kalau dah nampakkan dah hakikat nanti kalau bunyi, jangan tak ajar anak bersilat. Ajarlah anak kekuatan untuk dia mempertahankan diri. Perkemaskan dada dia untuk jadi orang yang mampu merijal, jadi orang yang berilmu, jadi orang yang bijak. Nampak kebatilan, suruh cegah. Bukan kena buli, redha je duduk dekat dalam asrama. Kena ajar dia macam tu. Kalau lagi baik, didik anak tu sendiri. Ni orang yang nak keluar daripada sistem lah. Maksudnya dah tahu dah sistem penjajahan yang berlaku, sistem yang dah memang didesain untuk merosakkan anak kita, then you go out from the system. Ambil jalan lain. Bukan tak ngajar langsung, ajar, tetapi pendidikan itu more on principle yang kita sendiri tahu dan jelas apa yang kita nak anak kita dapat. Boleh buat tak? Boleh. Homeschooling dah ada. Banyak benda yang kita boleh buat. Dan kita boleh manage benda tu. So manage. Dah nampak masa depan anak yang gelap, keluarkan dia daripada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ada tak ayat dia? Ada. Surah Al-Baqarah juga 257. Dan benda-benda ni ada dalam cerita Baqarah tu. Dalam sistem macam mana Allah kata benda yang kau kena tahu, apa yang ada di zaman kau, jahiliah kau, dan macam mana kau nak keluar daripada sistem tu, dah ada dalam Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah lah cerita tentang riba. Dalam Al-Baqarah cerita tentang hutang. Dalam Al-Baqarah cerita tentang cerai pun ada. So bila Allah dah cerita semua tu dalam tu, Allah dah bagi tahu masalah, Allah bagi tahu jalan keluar. Dan benda tu ada dalam sistem Al-Baqarah. Okey. Ini cerita panjang dah pukul 11 dah. Dah 50 minit. Nanti ada orang marah saya lagi, dia cakap apa? Tak habis lagi ayat 4 dengan 5, ayat 5 6. Okey, ayat 4 5. Kita pergi ayat 4 dengan 5. Ni tutup 10 minit yang terakhir ni. Saya minta maaf lah sebab panjang sikit mukadimah di hari ni. Okey. So ayat 45 ni sebenarnya semua orang dah baca ayat ni. Tapi macam mana kita nak memahami ayat ni dalam bahasa yang lebih baik dan kita faham dalam bahasa yang lebih jelas. Bila Allah kata walazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Semalam kita baca ayat keempat, ayat ketiga dinampakkan orang-orang yang allazina yuqimunas solah, iaitu orang-orang yang mereka ini mendirikan solat dan kemudian mereka ini berzakat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa saja mereka dapat mereka infakkan balik. Itu kunci yang ketiga. Tapi ayat yang keempat, dalam kunci ayat keempat ni Allah kata wallazina yuqimuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadamu. So kitab tadi tu kau kena yakin. That's why saya cakap tadi, you have to believe. Kalau Bilal tadi tu dia yakin, walaupun waktu tu berapa ayat saja turun, dia yakin Allahu Ahad. Ahad itu dia pegang, Allah tu Esa. Dia duduk dalam sistem tu. Tapi hari ni kita dah keluar daripada sistem tu. Itulah yang maksudnya menduakan sistem Allah. Quran dah ada, kitab dah ada, berapa banyak kitab lain yang kita baca. Kita duakan tak sistem Allah? Kita duakan sistem Allah. Bukan kita tak boleh baca kitab lain, tapi kita berpegang dengan kata-kata yang lain. Pegang dengan pandangan manusia berbanding pandangan Allah. Then we go out. Kita terkeluar daripada sistem Allah tu. Itu menduakan Allah. Menduakan Allah ni musyrik. So zaman Nabi Muhammad, ada tak kafir musyrik? Ada. Adakah kita pun nak jadi orang yang sama? Menjadi golongan-golongan yang musyrikin, orang-orang yang menduakan sistem Allah tadi. Allah bagi kitab, tapi kita tak ikut kitab, kita ikut peraturan manusia, tu pun dah sama macam menduakan Allah. Dan yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin wabil akhiratihum yuqinun. Dalam surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebab tu kita kena beriman dengan kitab dan sunnah Rasul. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap sungguh-sungguh, laqad, benar sungguh-sungguh, laqad, dinampakkan benar sungguh-sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, uswatun hasanah. So follow uswah itu, ikut apa yang Nabi dah buat, Rasul dah buat. Liman kana yarjullah hawal yaumal akhir, kepada mereka yang nak kembali semula kepada Allah dan hari akhir. Ada tak kena dengan ayat 4 ni? Kena. Dan ayat yang kelima, ulaika ala hudan min rabbihim, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Hudan lil muttaqin ini inilah golongan-golongan yang kita kena cari dan berpegang. Wa ulaika humul muflihun, dan inilah kunci untuk menjadi orang yang beruntung.
So kita cek balik diri kita hari ni, adakah kita orang yang beruntung ataupun kita ni sebenarnya dah habis umur berapa puluh tahun duduk dalam sistem yang dah dinampakkan dah berpuluh-puluh tahun kita mengabdikan diri kepada sistem taghut, sistem manusia, duduk dalam sistem kapitalis yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang duduk dalam sistem hiburan hedonism yang melampau, kita duduk dalam sistem yang penuh dengan kesibukan dan keseronokan dunia, sampailah kita gagal untuk memahami hakikat duniawi hari ini sudah dikuasai Dajjal dan kita adalah mangsa yang dimakan, diratah oleh Dajjal. Setiap hari, setiap masa diperah keringat kita ni untuk mereka. Dan kalau kita nak jadi orang yang kekal rugi, maka kita akan duduk sampai bila-bila begitu. Wal asri, bacalah surah itu dan faham untuk siapa sebenarnya surah itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dinampakkan sesungguhnya manusia itu dah dalam kerugian dah. Demi masa Allah dah sungguh-sungguh nampakkan kerugian yang kita dah hidup berapa puluh tahun. Nak selamat, keluarlah. Illal ladzina amanu. Nak jadi orang yang berilmu, nak jadi orang yang beriman, dia kena jadi orang yang berilmu. Hum yuqinun, dinampak orang yang yakin. Yuqinun ini orang yang yakin. Yakin dia mesti dengan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tiga elemen ni. Adakah kita sudah menjumpai tiga elemen ini selama kita mentadabbur Al-Quran? Baca Quran bukan sekadar baca, tapi baca dengan kefahaman untuk kita mencari kejayaan, iaitu orang yang beramal soleh, islah kepada lebih baik, jadi yang lebih baik. Fahami apa yang kita ada dalam kitab. So kalau dah 40 tahun hidup masih tak faham kitab lagi, tak kenal kitab lagi, tak mengerti apa yang ada dalam kitab lagi, dan kita belum baik. Kita sama macam kita umur 7 tahun, umur 10 tahun khatam Quran, dan umur 40 tahun khatam Quran, kita sama saja. Tak ada beza. Baca, dan Allah murka, Allah benci, Allah tak suka orang macam ni, dan Allah tak kita dalam api neraka. Sebab apa? Sebab kita gagal menjadi orang yang buat apa yang Allah perintah. Rasalah berdosa. Kalau kata kita tak rasa berdosa pun, rasalah bersalah. Bersalah kepada Allah. Jangan bersalah dengan manusia je. Tahu? Kita mungkin rasa bersalah dengan bos kita. Tak buat apa yang disuruh, rasa bersalah, rasa marah, rasa tension, tapi tak buat apa yang Allah suruh, kita tak rasa apa. Kita langgar apa yang Allah suruh, kita tak rasa apa. Langgar, datang office lambat pun kita dah rasa susah. Itu datang office lambat. Kan? Lambat hantar assignment dah rasa susah. Tapi bila melibatkan Allah, we can negotiate sesuka hati kita. Bila melibatkan Allah, kita rasa nothing. Kita tak rasa apa-apa. Masalah kita tak rasa apa-apa. Itulah dosa kita yang kita simpan daripada dulu sampailah umur kita dah dekat 40 tahun. Dah habis pencen, baru rasa terkedek-kedek nak cari Allah. Baru rasa nak pergi ke rumah Allah. Baru rasa nak mendekatkan diri kepada Allah. At that time Allah kata, you are nothing. Kalau Allah boleh sebut dalam tu kepada kita, bagaimana perasaan kita? Allah kata, ya ahlul kitab, lastum ala syai'. Wahai ahli kitab, you are nothing. Allah kata, aku tak pandang kau sedikit pun. Itu Allah cakap. Lastum ala syai'. Adakah kita nak jadi begitu di depan Allah nanti? Allah tak pandang kita. Kerana kita sibuk mencari pandangan manusia sehingga kita mengabaikan pandangan Allah. Kerana kita sibuk nak dipandang manusia sampai kita alpa, lalai, leka untuk dipandang Allah. Tapi murahnya Allah, Allah tetap bagi rezeki tak? Allah bagi rezeki bukan kerana amal kita, bukan kerana ketaatan kita, because itu adalah sunnatullah. Allah bagi kepada siapa yang berusaha. Pencuri tadi tu, dia berusaha tak? Dia solat, lepas solat dia pergi curi merompak bank. Dia berusaha tak dengan teknik dan taktik dia, dengan dia fikir strategi semua? Dia usaha tak? Dia usaha. Dan dia berjaya tak merompak bank? Berjaya. Sebab apa? Sebab dia berusaha. Allah tetap bagi tak? Bagi. Tapi apa yang Allah bagi tu, Allah redha ke tidak? Sehari ni kita cek diri kita. Kita duduk umur dah berapa puluh tahun ni, dah 50-60 tahun ni. Sekarang ni Allah redha tak dengan umur kita ni? Rasa-rasanya lah Allah redha tak dengan kerja buat kita selama ini? Allah suka tak dengan apa kita buat?
ataupun Allah benci dengan apa yang kita buat, benci dengan muka kita, doa hari-hari, buatnya tidak, minta macam-macam, usahanya tidak, berubahnya tidak, sama daripada dulu sampai sekarang. So kita kena baca diri kita itu dengan penuh tadabbur dan tabayunkan sebagai satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Alhamdulillah, tepat 1 jam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki dan hidayah, taufik dan kekuatan kepada kita untuk berubah, dan insya-Allah kita jadilah orang yang sungguh-sungguh untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. 2 ayat terakhir itu yang kita sampaikan daripada 5 ayat mukadimah selepas Fatihah itu hanyalah untuk menampakkan di mana kita hari ini. Adakah golongan yang rugi ataupun golongan yang untung? Adakah golongan yang dah membaca Quran kitab tadi dengan kebenaran, atau kita masih lagi duduk dalam Al-Baqarah yang kita ni masih kotor? So, sesuai dengan tajuk hari ini, sucikanlah diri untuk Allah. Tasbih bukan hanya di mulut, bukan subhanallah, subhanallah tu ulang 33 kali semata-mata. Tapi hari ini, siapa yang mencakap subhanallah, itulah yang menjadi orang yang menyucikan diri dia untuk Allah. Kerana Allah dah sentiasa suci, Allah itu dah bersih, Allah tidak memerlukan kita. Tetapi yang kotornya kita, yang memerlukan Allah tu kita, yang buruk, yang busuk, yang rosak tu kita. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyuci dan membersihkan diri kita kepadanya dengan sebenar-benar takwa, committed untuk mendapatkan jalan yang lurus tadi. Okey, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, selesai tanggungjawab saya 1 jam hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kepada kita untuk faham, digest, dan kemudiannya tolong kongsikan kesan dan pesan untuk saya analyse apa yang disampaikan hari ini, adakah sampai ataupun tidak mesejnya. Mudah-mudahan sampailah apa yang hajat saya nak membuka minda, mengocak akal kita sedikit sebanyak supaya kita kembali balik kepada agama yang hak, agama yang sebenar. Itulah cita-cita dan impian saya dalam kita membincangkan tentang bicara maqasid. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita peluang dan rezeki, umur yang panjang untuk kita manfaatkan dengan mendapat wahyu, petunjuk, pedoman, dan juga akhirnya kita mencapai redha daripada Allah seluruhnya, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi esok dalam perbincangan seterusnya melibatkan sains Ashabul Kahfi, dan insya-Allah tajuk ini juga kita akan masuk sedikit sebanyak kita akan sentuh dan ulang dalam esok pagi, insya-Allah. Okey, itu saja. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.